Cumanya kalau orang yang tak perasan, mungkin dia tak perasan waktu-waktu itu. Waktu yang lain saya akan jelaskan dari Al-Quran. Tapi saya nak jawab soalan yang berikutnya ni. Yang kamu sembahyang 5 waktu tu, kamu sembah Allah ataupun sembah siapa? Sebenarnya wahai orang Islam, kamu sembahyang 5 waktu itu, kamu bukan sembah Allah. Sebenarnya kamu sembah Jesus. Kenapa? Kenapa dikatakan demikian? Kerana perkataan Islam itu sebenarnya adalah kronologi peristiwa pensaliban Jesus, yang tidak ada kaitan dengan Allah pun, tetapi peristiwa pensaliban Jesus. Kenapa saya kata demikian? Bukan saya, dia. Kenapa dia kata demikian? Ini dia. Sembahyang 5 waktu tu ialah Islam. I-S-L-A-M. Islam bermula dengan Isya, S subuh, L luhur, A asar, M maghrib. Itulah Islam, yang merupakan intipati solat 5 waktu yang dilakukan oleh umat Islam. Dan daripada mana sumbernya? Sumbernya inilah waktu-waktu di mana Jesus disalib. Aisyah adalah waktu Jesus ditangkap. S subuh ialah waktu Jesus dihadapkan di mahkamah. L luhur ialah waktu Jesus disalib. A asar ialah waktu Jesus mati di tiang salib. M maghrib ialah waktu Jesus dikuburkan. So sebenarnya Islam itu semua adalah kronologi peristiwa pembunuhan Jesus yang menjadi asas kepada ketuhanan Jesus. Sebab tu dinyatakan bahawa kamu sembahyang 5 waktu wahai orang Islam sebenarnya bukan menyembah Allah, tapi menyembah Tuhan Jesus yang bangkit naik ke langit bersama dengan Bapa. Jadi sembahyang hakikatnya kamu umat Islam menyembah Jesus, bukan menyembah Allah. Akak nak jawab, jangan bangkit. Saya sebutkan namanya lah, tuan-tuan boleh Google kalau nak tahu. Tekan Melayu Murtad ataupun Yusri Yusof, tuan-tuan akan tahu. Yusri Yusof ni dulu belajar sekolah agama. Sekolah agama dulu ya. Dan saya dengar cerita beliau, bagaimana dia murtad, bermula dengan isterinya atau bermula dengan dia, nampak percanggahan cerita yang dia ada-adakan. Kejap kata isteri dia murtad dulu, kejap kata isteri yang nak murtad, kemudian kejap kata dia yang nak murtad dulu, kemudian dia diikuti oleh isterinya. Kemudian lepas tu diceritakan persoalan-persoalan yang timbul. Ada banyak video yang dikeluarkan. Okey, saya jawab soalan ni. Bagaimana nak jawab soalan ni? Tuan-tuan sekalian, sebenarnya perbandingan yang dilakukan oleh beliau tentang perkara ini adalah perbandingan yang tidak berasas. Kerana apa? Kerana yang pertama, Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab. Nabi Muhammad tak gunakan huruf Roman. ISLAM itu huruf Roman. Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab, alif sin lam alif mim. Tambah lagi Nabi Muhammad tak tahu membaca, tak tahu menulis. Namun zaman Nabi Muhammad, orang yang berada di sekitar Nabi Muhammad tak menggunakan ISLAM. Yang digunakan ialah alif sin lam alif mim, daripada perkataan salama, sin lam mim. Maksudnya salam, maksudnya peace ataupun kedamaian. Salam juga maksud surrender, penyerahan kepada Allah. Jadi perbandingan kamu dengan ISLAM itu jauh lari daripada zaman Nabi Muhammad menerima wahyu, Nabi Muhammad dibangkitkan. That's number one. Number two, perkataan luhur. Bang, bila sebut luhur ni abang faham tak? Tak tahu ya? Kalau ada orang Jawa kat sini faham lah. Saya orang Jawa faham. Orang Jawa kata zuhur tu luhur. Tapi kebanyakan masyarakat Melayu di Malaysia bila sebut luhur ni bukan maksudnya waktu zuhur. Luhur keluhuran perlembagaan, bukan waktu zuhur ya. Dan kalau kita tanya orang Arab zaman Nabi Muhammad, bahkan orang Arab zaman sekarang, wahai orang Arab, kamu tahu tak apa itu luhur? Tak ada seorang pun orang Arab yang tahu luhur itu apa. Jadi luhur ni bukan perkataan Arab. Nak kata perkataan Melayu pun bukan semua Melayu tahu.
Jadi perbandingan kamu luhur dengan zuhur itu lari jauh daripada asal usul agama Islam itu sendiri. Yang ketiga, waktu Nabi Isa dihadapkan di mahkamah waktu subuh. Cuba fikir logik lah. Waktu subuh kita ialah daripada terbit fajar hingga terbit matahari. Ada tak mahkamah dunia yang bersidang waktu terbit fajar? Ada tak? Satu yang tak logik langsung kamu nak kaitkan dengan waktu subuh. Dan yang keempat ialah tentang resurrection. Asas yang paling penting tentang kematian Jesus ini ialah, yang pertama tadi kamu katakan Jesus ditangkap waktu Isyak. Yang kedua, Jesus dihadapkan di mahkamah waktu subuh. Yang ketiga, Jesus disalib waktu zuhur. Yang keempat, kamu nyatakan Jesus mati waktu asar. Yang kelima, kamu menyatakan Jesus dikebumikan waktu maghrib. Tetapi asas yang antara perkara yang paling penting dalam peristiwa ini ialah resurrection, iaitu kebangkitan Jesus daripada kubur. Di manakah waktu resurrection ini? Kenapa kamu tak sebutkan? Dan sembahyang yang wajib bagi umat Islam tidak ada waktu yang keenam. Jadi resurrection, kalau kamu nak kaitkan dengan peristiwa pensaliban Jesus, di manakah resurrection dalam part ni? Untuk makluman tuan-tuan, resurrection ialah kebangkitan Jesus daripada kubur setelah dikebumikan selama 3 hari mati, kemudian hari yang ketiga bangkit. Nah, ini pun isu yang pelik orang Kristian. 3 hari Tuhan dia mati, kemudian hari yang ketiga baru dibangkitkan. Jadi perbandingan itu adalah perbandingan yang jauh lari daripada fakta sebenar. Namun demikian, sekiranya kamu nak menyatakan bahawa Jesus mati di tiang salib, soalan ini tuan-tuan saya tanya sebenarnya pada kawan Kristian. If you believe that Jesus was crucified, so could you please answer these 5 question. Kalau kamu meyakini bahawa Jesus mati di tiang salib, tolong jawab 5 soalan ini. Dan soalan ini semua saya ambil daripada Bible. Soalan yang pertama, siapakah orang yang membawa palang salib Jesus? Untuk makluman tuan-tuan, ikut pendapat orang Kristian, setelah Jesus dihadapkan di mahkamah, Pilate pun menyerahkan Jesus kepada orang Yahudi untuk disalib. Dan menjadi amalan orang ketika itu, orang yang disalib contohnya lah, tempat ni Seri Pristana, Taman Seri Pristana, tempat salib. Orang yang nak disalib tu daripada Taman Saujana. Daripada Taman Saujana tu, dia kena pikul palang salib dia sendiri sebagai bentuk penyiksaan. Sepanjang perjalanan, orang yang nampak boleh cerca beliau, hina beliau, lempar batu, nak rotan, nak kutuk sebagainya. Itu adalah mental torture dan physical torture sebelum dia sampai tempat untuk disalib. So persoalan yang saya nak tanya di sini, wahai orang Kristian, siapakah yang bertanggungjawab mengangkat palang salib untuk Jesus? Orang yang saya tanya ni jawab dengan dalil, orang yang mengangkat palang salib ini ialah Simon, berdasarkan ayat dalam Luke chapter 23. Tuan-tuan tengok ayat yang ke-26, saya pendekkan cerita ini. Ayat yang ke-26, ketika mereka membawa Jesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirin yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Jesus. So dalam ayat ini menyatakan bahawa yang mengangkat palang salib ialah Simon. Letak dalam minda tuan-tuan ya, Simon. Saya tak baca semua ayat tuan-tuan, saya pendekkan cerita sebab masa pendek. Okey. Dalam Matthew ayatnya pun hampir sama. Tuan-tuan rujuk Matthew chapter yang ke-27 ayat 30, ayat yang ke-32, di mana Simon membawa palang salib ini sampai, lihat ayat 33 ya. Maka sampailah mereka di satu tempat bernama Golgota, yang tempat tengkorak. Berarti Simon mengangkat palang salib ini sampai ke bukit Golgota. Okey. Dalam Mark chapter yang ke-15 ayat yang ke ayat yang ke-22 21. Pada waktu itu lalu seorang yang bernama Simon. So ayat ini menjelaskan bahawa yang mengangkat palang salib Jesus sampai ke bukit Golgota ialah Simon. So dalam Mark, Matthew dan Luke, ketiga-tiga Injil ini menyatakan bahawa orang yang bertanggungjawab mengangkat palang salib Jesus ialah Simon. So beliau menjawab demikian.
Lalu saya jawab balik, what happened to John? Because John mentioned that the person who carried the cross was Jesus himself. Yang mengangkat palang salib itu ialah Jesus sendiri. Dan tuan-tuan nampak gambar ni? Ini adalah gambar bagaimana Simon mengangkat palang salib. Yang belakang tu, depan itu ialah Jesus, ikut gambaran mereka. Namun demikian dalam John, cuba tuan-tuan perhatikan. Then Pilate handed over to them to be crucified. So they took charge of Jesus. He went out carrying his cross and came to the place of skull, as it is called in Hebrew, and it is called Golgotha. Kemudian Pilate menyerahkan Jesus kepada mereka. Lalu mereka menguruskan masalah Jesus untuk disalib. He went out carrying his cross and came to the place of skull. Dia keluar membawa palang salibnya sampai ke tempat yang dipanggil Bukit Golgotha. Jadi dalam John menyatakan bahawa Jesus telah jatuhkan hukuman, dia keluar membawa palang salib sampai ke Bukit Golgotha. Orang yang saya tanya soalan ini menjawab, brother, dia bukan satu percanggahan. Sebaliknya ialah satu kesinambungan. Jesus keluar daripada tempat itu membawa palang salib. Kemudian dalam perjalanan barulah Simon datang untuk memikul. Saya kata jawapan kamu nampak macam baik, tetapi jawapan kamu sebenarnya bercanggah dengan John. Sebab dalam John secara jelas menyatakan bahawa he went out carrying his cross. Jesus keluar membawa cross, bukan pertengahan tu Simon ambil, tetapi dalam sebutkan carrying his cross and came to the place of skull. Dia membawa salib itu sampai tempat dia disalib. Tidak ada in between itu orang yang datang membawa palang salib beliau. Persoalannya, kenapa ada percanggahan di sini? Jesus ataupun Simon yang bawa palang salib. Sekiranya ada percanggahan ini, dua percanggahan, sama ada salah satu betul, ataupun kedua-dua tak betul. Dan yang ketiga, mustahil dua-dua betul. Kalau salah satu betul, problemnya pasti ada ayat Bible yang tak betul. Mesti ada Bible yang betul. Kalau dua-dua tak betul, confirm Bible tak betul. Dan mustahil dua-dua betul. Bagaimanakah wujudnya percanggahan dalam peristiwa ini? Okey. Ini gambaran bagaimana Jesus sendiri yang memikul palang salib. Okey. Yang kedua, ketika mana mereka mengarak Jesus, mereka memakaikan Jesus jubah berwarna merah. Berwarna merah ataupun warna scarlet atau warna purple. Soalan saya tanya ni, apakah warna jubah yang dipakaikan kepada Jesus? Lalu beliau menjawab, beliau dipakaikan jubah berwarna purple. Yang jadi masalah ialah dalam Matthew menyatakan bahawa, tuan-tuan tengok ayat bawah tu, and put a scarlet robe on him. Mereka memakaikan Jesus jubah berwarna scarlet. Scarlet ni memang dia dekat dengan merah, dekat dengan purple, tapi dia sebenarnya diterjemahkan dalam Bible. Bible diterjemahkan, tuan-tuan tengok yang bawah tu. Dan mereka mengenakan jubah merah terang kepadanya. Ini terjemahan Bible. Jubah merah terang. Tetapi dalam John pula menyatakan bahawa then they put a purple robe on him. Mereka memakaikan Jesus jubah berwarna purple. So, yang mana satu? Purple ataupun scarlet? Kenapa ada percanggahan ini? Itulah tuan-tuan sekalian, Allah sebutkan kalaulah kitab ini bukan datang daripada Allah, tulisan manusia, memang ada percanggahan. Bahkan kadang-kala para orang yang ambil PhD pun kadang fail PhD masa viva thesis dia, sebab chapter lain dia kata lain, chapter ni dia kata lain, dan dia tak perasan conclusion dia salah. So examiner akan tanya, how could in this chapter you claim like this and the other chapter you claim like this? Each contradict each other. Sudah boleh fail because of that. So bagaimana dalam ayat Bible ini adanya percanggahan fakta. Bukan satu, banyak tuan-tuan. Terlampau banyak percanggahan fakta dalam Bible.
Walaupun Saifuddin Ibrahim tadi bila saya dengar datang sini, dia menjelaskan beberapa percanggahan dalam Al-Quran. Sebenarnya kalau tuan-tuan dengar percanggahan Al-Quran daripada beliau, betul lah memang Quran tak betul. Tapi sebenarnya apa yang disebutkan oleh Saifuddin Ibrahim itu fakta yang salah. Kalau tuan-tuan boleh dengar kenapa saya murtad, Saifuddin Ibrahim, dengar hujah dia. Yang ketiga, apakah bahan yang dicampurkan kepada minuman yang diberikan pada Jesus? Ketika mana Jesus sampai ke tempat nak disalib, mereka memberikan Jesus wine, tetapi dicampur dengan bahan yang pahit sebagai penghinaan berbeliau. Kau nak sangat minum kan? Ambil ni minum wine yang pahit. Persoalan yang timbul, bahan yang dicampurkan itu apa? Okey. Dalam Mark chapter 15 ayat 23 disebutkan, then they offered him wine mixed with myrrh, but he did not take it. Mereka memberikan Jesus wine yang dicampur dengan myrrh. Myrrh ialah sejenis bahan daripada tumbuhan, getah tumbuhan yang rasanya pahit. Kalau orang Jawa lu nak sihat minum air batang batawali ataupun air tongkat ali pun pahit kan, tongkat ali pasak bumi pahit, daun betik pun pahit. Jadi arak ini dicampurkan dengan myrrh yang berasal daripada tumbuhan. Yang jadi masalah pula ialah dalam Matthew menyatakan bahawa bahan yang ditambah ialah hempedu, bukan myrrh. They offered Jesus wine to drink mixed with gall. Mereka memberikan Jesus wine yang dicampurkan dengan hempedu. Bila saya tanya dia, macam mana adanya percanggahan ni? Myrrh daripada tumbuhan, gall daripada binatang. Mana satu yang betul? Myrrh ataupun hempedu? Lalu beliau jawab, brother, nampak macam ada percanggahan, tapi sebenarnya apa yang dia nak katakan ialah mereka beri benda yang pahit bagaikan hempedu. Saya jawab balik, kalau mereka nak katakan itu sebagai perumpamaan, saya terima. Let's say you kata mereka berikan Jesus wine yang telah pun dicampur dengan satu bahan yang pahit bagaikan hempedu. Saya terima alasan ini. Tapi permasalahannya ialah Bible menyatakan bahawa mereka menambah, perbuatan menambah bahan tersebut, bukan perumpamaan. So ini bukan perumpamaan. Jadi mana satu yang betul? Mereka tambah myrrh ataupun hempedu. Okey. Soalan yang keempat, apakah tindakan Jesus apabila diberikan minuman tersebut? Dalam John menyatakan bahawa Jesus meminum air tersebut. Kemudian apabila dia dah sedia, dah minum, dia pun berkata, now I'm ready to be crucified. To John, dia minum. Okey. Dalam Mark, tuan-tuan tengok yang bawah tu. Dalam Mark, but he did not take it. Dia menolak, dia tak minum. Itu dalam Mark. Manakala Matthew menyatakan bahawa but after tasting it, he refused to drink it. Selepas dia rasa, dia menolak untuk minum. Cuba tengok kat sini. Dalam Matthew menyatakan dia tolak immediately. Dia tak terima, dia tak rasa pun. Tetapi dalam dalam Matthew menyatakan dia rasa dulu. Bila rasa pahit baru dia tolak. Okay, clear? Tetapi dalam John dia kata dia minum, lepas minum lalu dia kata aku sedia untuk disalib. Tiga kat sini. Mana satu yang betul? Dia minum, dia rasa, dia tolak. Tak mungkin tiga-tiga betul. Tak mungkin tiga-tiga betul. Okey. Saya minta maaf kalau agak laju sangat. Yang kelima, bilakah waktu Jesus disalib? Dia menjawab, Jesus disalib jam 9 pagi. Dan ini dalilnya. Okay? Jesus disalib jam 9 pagi. It was 9 in the morning when they crucified him. Waktu itu jam 9 pagi di mana mereka mensalib Jesus. So clear. Jesus disalib jam 9 pagi. Kemudian saya kata, but the problem is, sebelum kita jawab problem ini juga jawapan kepada Melayu murtad.
kamu dakwa Jesus disalib waktu luhur, sedangkan Bible kamu kata Jesus disalib jam 9. Negara mana yang waktu luhur jam 9 tu kan? Ada tak? Tak ada pun. Okey. Kemudian saya jawab, you claim that Jesus was crucified, Jesus disalib jam 9 pagi. But the problem is, dalam John menyatakan bahawa Jesus disalib jam 12 tengah hari. It was the day of preparation of the Passover. It was about noon. Waktu itu ialah persiapan untuk mereka menyambut Passover. Dan it was about noon. Noon diterjemahkan dalam Alkitab Bahasa Melayu, SBDA, Kitab Bahasa Melayu. Hari ini ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. So, tengah hari diterjemahkan sebagai jam 12. Tuan-tuan sekalian, kalau di Sabah kita boleh terima jam 12 lebih dah masuk waktu Zuhur, ya. Jam 12 lebih lah. Di Tawau tuan-tuan sekarang ni masuk waktu Zuhur pukul 12 lebih kurang pukul 12. Beza sini 1 jam, ya. Tapi kalau ikut zaman sebelum Dr. Mahathir ubah jam dahulu, pukul 12 belum lagi masuk Zuhur. Tetapi kalau di Semenanjung ni pukul 12 belum masuk waktu Zuhur. Ala kulli hal, kalau kamu nak katakan di waktu Zuhur disalib, kenapa ada Bible yang lain menyatakan bahawa beliau disalib jam 9? Mana satu yang betul? Jam 9 ke jam 12? Tuan-tuan sekalian, apabila ada percanggahan-percanggahan seperti ini, di sinilah titik ataupun ruang untuk tempat kita menyatakan adanya keraguan-keraguan yang timbul. Sebab itulah dalam Jeremiah chapter yang ke-8 ayat yang ke-8 ada disebutkan bagaimana kamu mendakwa kamu orang yang bijaksana sedangkan kamu mengubah-ubah ayat Tuhan. Dalam Jeremiah secara jelas bagi tahu agamawan mereka mengubah-ubah kitab Tuhan mereka. Dan dalam saya ada Bible, Good News Bible. Dalam mukadimah Good News Bible itu dijelaskan, in order for us to translate, dalam usaha kita untuk translate Gospel Bible daripada Greek kepada bahasa Inggeris, ada beberapa ayat yang dibuang, ditambah dan diubah. Secara terang dan jelas mereka beritahu ada tambahan, ada perubahan dan ada pengurangan. Berapa banyak ayat yang ditambah dan dikurangkan. Dan saya boleh buktikan beberapa ayat yang dibuang dalam Bible dan beberapa ayat yang ditambah. Okey. Dan inilah yang menyebabkan Dr. Gary Miller tersentuh dan akhirnya memeluk agama Islam. Bila mana dia baca Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mau bertadabbur dengan Al-Quran? Sekiranya Al-Quran ini datang berselain pada Allah SWT, nescaya kamu akan dapati percanggahan di pada sana sini, ya, di sana sini. Nak gambarkan bahawa sekiranya tulisan itu tulisan manusia, kamu akan dapati percanggahan di sana sini, ya. Tapi Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun yang lalu, ilmunya mencakup berbagai bidang. Bahkan mukjizat saintifik Al-Quran menyanggah ataupun menyentuh, menggapai bidang-bidang ilmu yang tak pernah terfikir di zaman turunnya Al-Quran. Dan tidak ada percanggahan di sana sini, menyebabkan Dr. Gary Miller akhirnya memeluk agama Islam. Sebaliknya dalam Bible tampak banyak percanggahan-percanggahan yang ada, ya? Dan Al-Quran secara jelas menafikan Jesus mati di tiang salib. Wa qaulim inna qatalnal masih ibn Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalah. Dan dakwaan mereka, sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak mensalibnya. Hujung ayat itu Allah jelaskan wa ma qataluhu yaqina. Mereka tak yakin pun sebenarnya Jesus yang mereka bunuh. Saya tak sempat nak cerita detail tentang bagaimana Jesus ditangkap, bagaimana kecelaruan ini timbul sebab masa pendek, kan? Cuma nak gambarkan Quran menafikan perkara ini. Bahkan dalam Quran menjelaskan Jesus sendiri berlepas diri daripada dakwaan orang yang mendakwa dia sebagai Tuhan, yang dibangkitkan daripada kubur hari yang ketiga menjadi Tuhan.
Dan konsep Trinity, Nabi Isa tidak pernah mengajar konsep Trinity dalam dakwahnya. Dan inilah yang disebutkan oleh William Canning yang hidup pada kurun yang ke-19, berasal dari England. Beliau menyatakan bahawa the doctrine of Trinity is not derived from the teaching of the Holy Bible. Ajaran Trinity tidak diambil daripada ajaran Bible. Sebab dalam Bible tidak ada pun ajaran Trinity. Dan ini juga yang disebutkan oleh Michael Cervantes. I have read the Bible from cover to cover, but I never find the word Trinity in the Holy Bible. Aku dah baca Bible kulit ke kulit dan aku tidak pernah dapati, aku tak pernah jumpa perkataan Trinity dalam Bible. Akidah Trinity tidak dalam Bible, tuan. Pelik macam mana akidah ini menjadi akidah rasmi bagi orang Kristian. Bahkan dalam buku Should You Believe in Christianity yang ditulis oleh Persatuan Student Christian, beliau menyatakan bahawa if anybody read the Holy Bible without preconceived idea of Trinity, what came to their mind is, sekiranya seorang itu membaca Bible tanpa sebarang idea, fahaman tentang Trinity, apa yang datang pada minda beliau ialah ajaran Bible, ialah ajaran Tauhid. Tuan-tuan sekalian, jadi dakwaan kamu solat 5 waktu itu adalah waktu Jesus disalib adalah jauh lari pada fakta sebenar. Tuan-tuan sekalian, saya cuba berhenti 5 minit lagi. Mungkin lepas sikitlah waktu Isyak siapkan ini. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, sepanjang PKP ini kami pun ada grup meeting yang diwakili oleh Malaysia, Indonesia, Brunei,